المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. mengajar Quran ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار
عدد نعم الله وإفضاله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan pegawai Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Seri Senayan, tuan-tuan guru, para asatizah, para masyaikh, para pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat serta inayah darinya jua kita dihimpunkan dalam masjid yang mulia ini pada waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang baik itu telah ditetapkan sejak azali, ketentuan yang tidak baik juga begitu. Adapun bagi orang yang soleh, yang sentiasa ingat dan melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, setiap ketentuan yang baik ke atas dirinya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketentuan yang buruk, maksiat, dia tidak redha dengan maksiat itu, bukan tidak redha dengan ketentuan, tidak redha dengan maksiat itu dan merasa menyesal. Ahlullah, orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa menjaga ibadahnya, menganggap dosa yang kecil seperti gunung yang hendak menghimpap. Manakala orang yang Allah Taala pilihkan untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia ada pilihan untuk mendekatkan diri, merasakan dosa yang besar sekalipun seperti lalat yang berterbangan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada setiap masa dan ketika supaya diberi pertolongan kepada kita untuk melakukan ibadah dan memberi pertolongan kepada kita untuk meninggalkan maksiat, kerana kedua-duanya itu amat berat kepada kita. Berat tuan-tuan, nak sembahyang ni berat. Minta tolong ya Allah, berilah aku kekuatan. La haula wala quwata, tidak ada kekuatan melakukan ibadah melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tuan-tuan puan dirahmati Allah, sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, yang belum baca ni i'tikaf, mari sama-sama kita baca. Kemudian kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah dan kita selawat 10 kali serta tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Walhamdulillahirabbil alamin. Dalam selawat tuan ada orang cakap sebut Sayyidina, ada orang cakap tak payah sebut Sayyidina. Boleh mana-mana, tetapi untuk mentakzimkan baginda Nabi SAW, bagi orang yang menjaga hubungan dia dengan Rasulullah, dia akan menyebut Sayyidina. Ya, tidak ada kesalahan. Dalam tasyahud tak ada sebut pun. Ini isu jangan nak dipanjang-panjangkan tuan. Ya, Sayyidina Nabi itu tidak sama dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Nabi itu kedudukannya lebih tinggi daripada segala manusia yang lain, termasuk para Nabi dan Rasul. Jadi yang masalah tuan tak nak berselawat.
heboh Sayyidina tak Sayyidina, selawat dia tidak, ya. Jadi menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Perbanyakkanlah berselawat, kerana Nabi beritahu, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa selawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala akan mengucap selawat, iaitu selamat kepada orang itu 10 kali. Memang dalam hadis, dalam matan hadis, bila sahabat tanya, kaifa nusalli ya Rasulullah, bagaimana nak berselawat kepadamu, Allahumma salli ala Muhammad, memang tak ada Nabi sebut Sayyidina, sebab Nabi mengadres kepada diri sendiri, kan? Jadi tak ada masalah, kan, ya. Baik, yang ada kitab hadis 40 Imam Nawawi ni, boleh buka kalau ikut catatan saya pada muka surat 159, hadis yang ke-14, betul, ya. Kitab ni bolehlah dicari di kedai buku, tuan, ya. Kitab agama ni, ni berapa ringgit, tuan? Kitab-kitab hadis, tuan, ini lambang kecintaan kita, tuan, ya. Ada orang beli kereta untuk isteri, dia tak bawa pun, parking kat garage je. Tapi dia cinta punya pasal, dia beli juga RM53. Jadi lambang kecintaan kita pada baginda Nabi, kita ikut sunnah, kita ikut hadis, kita baca hadis. Kemudian kita simpan buku hadis tu kat rumah, RM58. Ada jumpa kedai buku, cari, tuan, ya. Setidak-tidak, kalau ditanya apa pengorbanan kita, kita ada buku hadis walaupun kita tak baca, kan? Itu pengorbanan kita. Banyak orang beli buku tak sempat nak baca, memang tak dapat, tuan, ya. Memang banyak, kalau kita tengok hadis orang yang berdakwah pada jalan Allah, yang dia tidak sempat berdoa untuk dirinya, Allah Ta'ala cukupkan, Allah Ta'ala cukupkan, walaupun dia tak minta. Kenderaan dia cukup, isteri dia pun ramai, makan yang sihat, makan sadap, badan yang sihat, Allah Ta'ala cukup. Sebab apa? Dia sibuk, dia tak sampai nak berdoa macam orang lain, kan? Kalau kita tengok tuan-tuan guru, pernah Syekh Nuruddin ditanya, Syekh tak latih ke Syekh? Daripada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, qiyamul lail. Dia kata, saya kalau tak kuliah badan lagi lemah, duduk rumah tidur apa. Bila kuliah jadi kuat. Jadi dalam keadaan dia sibuk, dia tak sampai berdoa, tuan. Maka Nabi kata orang yang beri, Allah Ta'ala akan kurnia kepada dia walaupun dia tak minta, dia akan dapat. Jadi kita ada kesempatan, tuan, jangan tunggu ada kesempatan, sempatkan diri kita, ya. Baca hadis, baca Quran, selawat, zikir dan sebagainya. Baik, hadis ke-14, tajuk dia kehormatan darah seorang muslim. Bila darah, kita sebut darah, tuan, maknanya nyawa, ya. Kalau pendarahan banyak boleh mati, begitulah keadaan, Bila sebut dalam fiqh, dalam fiqh maknanya fiqh tu maksud dia faham lah, ilmu fiqh, ilmu faham. Orang yang pandai fiqh dipanggil al-faqih, kalau ramai dipanggil fuqaha, kan? Baik, kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin athayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jama'ah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ni pendek, tuan, ya. Maksud dia apa? Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku pesuruh Allah, melainkan dengan 3 sebab. Yang pertama, seorang yang sudah berumah tangga tetapi melakukan zina. Yang kedua, nyawa, iaitu dibalas dengan nyawa. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agama dan memisahkan diri dari jemaah. Hadis riwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maksud apa, dan tidak halal, tidak dibenarkan mengambil nyawa kecuali kepada 3 puak, iaitu orang yang sudah berumah tangga tapi melakukan zina. Maknanya orang ni pernah berkahwin, dalam hidup dia pernah berkahwin, tak kiralah perkahwinan itu masih wujud atau telah terbubar. Dia tu mungkin pernah kahwin tu, lalu dia berzina, maka hukum bunuh. Ini penzina muhsan kita panggil.
Kita baca keterangan. Kemudian nyawa dibalas dengan nyawa. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, dia akan dibunuh balik. Dan orang yang meninggalkan agama ini orang yang murtad. Baik, kita baca keterangan ya. Hadis An-Nabawi yang mulia adalah merupakan satu penjelasan tentang keislaman yang amat agung dan merupakan satu kaedah pensyariatan, iaitu tasyri' yang telah ditetapkan hukumnya dalam memelihara kehidupan seorang muslim, selagi mana seorang muslim itu seorang insan yang selamat dan sejahtera dari melakukan kekacauan dan gangguan yang memudaratkan keamanan masyarakat Islam dan keselamatan setiap individu dalam masyarakat tersebut. Apabila masuk saja orang itu ke dalam Islam, dia telah melafazkan ikrar, iaitu syahadatain, dua kalimah syahadah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka dia telah Islam. Baik. Baik, sunat kendian. Namo kendian. Ya. Lagi apa semua kendian. Dia telah tunduk, patuh dan percaya, lalu dia bersetuju untuk mengikut. Maknanya agama itu ialah sesuatu yang apabila seorang itu berikrar untuk masuk ke dalam, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman. Maknanya orang yang beriman ni orang yang penuh keyakinannya, hendaklah kau masuk ke dalam Islam itu kafah, keseluruhan. Jangan separuh-separuh. Nama Islam perangai kafir. Pakaian Islam, hati kafir. Tak boleh. Ya, dia kena masuk semua. Daripada namanya Islam, lahir dia taruh nama Islam, ataupun kalau dia convert, dia meletakkan nama Islam, sebab seseorang itu akan dipanggil dengan namanya pada hari kiamat nanti. Yang kawan kita panggil nama dia pelik-pelik, Dek Benro Hakim Tola lah, Pola Gola, Tiger lah, Rimau Bintang lah, macam mana nak panggil? Malaikat panggil nama dia, nama sadap masing-masing kan, Muhsinin, Muttaqin, pelik-pelik nama. Jadi orang tu akan dipanggil dengan nama, tahu nama yang mulia. Antara nama mulia nama Nabi Muhammad, Ahmad, Abdul Rahman, Abdullah, kan? Maka orang yang melakukan perkara yang kacau ni tadi, dia ada hukuman tersendiri dalam masyarakat itu sendiri, dalam masyarakat Islam. Adapun apabila kehidupan seorang individu itu menjadi ancaman terhadap kehidupan jamaah, itu apabila ditimpa oleh penyakit dan hilang sifat kemanusiaannya serta terhapus keadaan fitrahnya, maka jadilah ia seumpama bakteria yang berbahaya dan memudaratkan tubuh satu umat dan merosakkan agama, akhlak dan kehormatan umat ini. Tersebar di kalangan umat itu kejahatan dan kesesatan yang berpunca darinya. Dalam keadaan sedemikian, gugurlah haknya untuk terus hidup di dalam umat tersebut. Oleh itu kewujudannya dalam umat itu menjadi halal untuk dihapuskan dan wajib dimusnahkan agar masyarakat Islam terus hidup dalam keadaan aman dan selesa. Tiga orang itu dia menjadi pemusnah kepada masyarakat Islam, kepada agama itu sendiri. Kenapa? Ibnu Hajar Al-Haytami berkata mengenai kepentingan hadis ini, hadis ini adalah dari kaedah-kaedah yang amat penting disebabkan kaitannya dengan perkara yang paling penting, iaitu darah. Ia merupakan satu penjelasan tentang apa yang halal dan apa yang tidak halal, yakni tentang darah tersebut, iaitu bila mana darah seorang muslim itu menjadi halal untuk ditumpahkan dan sebaliknya. Ini adalah disebabkan asal darah itu ialah ianya terpelihara, yakni tidak boleh ditumpahkan dengan sewenang-wenangnya. Begitu juga hukumnya dengan akal, kerana akal itu telah diciptakan demi menentukan kelangsungan seorang insan itu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakannya sebagai sebaik-baik ciptaan. The 5 basic principles dulu kita belajar. Himayatul khamsah, 5 perkara yang wajib dijaga: agama, nyawa, kehormatan, harta benda dan juga keturunan. Apabila dilakukan perlanggaran hak ke atas perkara ini, maka dibenarkan beberapa perkara ke atas orang ni. Orang yang keluar pada agama ni kita tengok murtad, ar-riddah, maksud dia berpaling daripada Islam, dia mengaku dia tak Islam dalam kaedah-kaedah yang tertentu. Kalau dia tak bertaubat setelah ditangkap
maka boleh dibunuh. Kemudian orang yang membunuh an-nafsu, satu jiwa yang lain, muta'ammidan, dengan sengaja. Dia dengan sengaja. Kalau dia serogah kawan, wah, boom, meninggal. Itu tak sengaja tu. Orang lemah semangat, adalah lemah jantung, dah lemah semangat, lemah jantung pula. Nyuruk dalam golap, nampak kawan, wah, dekat van jenazah lah tu berlaku tu. Jadi kawan tu tengah berfikir, boom, terus khabah, terus meninggal. Itu namanya tak sengaja. Ya, section manslaughter kalau dalam undang-undang apa, tak sengaja lah. Dah lupa lah tu. Kemudian kehormatan darah seorang muslim itu sungguhnya barang siapa bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul Allah, dan berikrar dengan kewujudan Allah dan keesaannya, dan membenarkan kenabian penghulu segala rasul Nabi Muhammad SAW, dan mengiktirafi akan risalahnya, maka terpeliharalah darah, jiwa dan kehidupannya. Berarti kita panggil saudaraku se-Islam. Maknanya bila seorang tu dia Islam, maka hak dia ada. Ya? Nabi cakap hak seorang Islam, kata Rasulullah banyak hadis yang mana seorang Islam, seorang jiran tu berhak ke atas saudara Islam. Haqqun muslimun ala muslimin khamsin, antara hadis. Raddus salam wa iyadatul marid wa ijabatul da'ud wa itba'ul janais tasmitul atish, atau kama qala Rasulullah. 5 hak orang Islam. Yang pertama, ijabatul raddus salam, menjawab salam. Sahabat dia beri salam, assalamualaikum, memberi salam itu sunat, menjawab salam itu wajib. Maka hak seorang yang mendapat salam itu wajib dia menjawab kepada saudara. Wa ijabatud da'ud, wa ijabatud da'ud maknanya menghadiri jemputan. Walimatul arus, sebutannya walimatul arus, ya, kenduri kahwin. Al arus, pengantin muda, pengantin bujang, muda dan dara. Kalau pengantin lama yang dah pernah berkahwin, dia panggil walimatul khitan. Kita biasa walimatul urus, kan? Dia walimatul arus. Wajib dihadiri kalau tidak ada keuzuran jemputan. Sekarang dah tak ada lagi dah. Sebab kita malas nak pergi kenduri kahwin, langsung tak payah. Banyak yang kita malas dulu tuan, dah tak payah ke dah. Kan? Padan muka kita. Dulu malas pergi masjid, dah susah nak pergi masjid. Dulu imam puas pusing belakang, rapat-rapatkan saf, dah jarang juga. Sekarang dah jarang-jarangkan saf, dah tak boleh rapat. Kalau rapat kena tangkap, kena 1,000 ke 10,000. Dulu orang ajak kenduri kahwin, malas pergi, perut sakit lah, demam lah, kereta rusak lah, itulah, duit tak ada lah, nak mangkih kan. Ada, kita faham keadaan tu. Saya pernah buka envelope kawan, envelope ya, duit tak ada. Ada tu RM1 ibu. Kita faham, tak ada masalah. Kan dia datang 20 orang, duit tak ada, bagi RM1 je. Jadilah tuan rumah redha lah. Kan, tapi cakapnya RM1 ibu. Ada juga surat khoteh kosong ibu. Berlaku, kita faham, tak apalah, halal lah dia, kan? Jadi macam-macam alasan. Sekarang dah tak payah. Nikah online, jemputan pun online dah. Jawab pun online dah. Pergi tengok pengantin, jauh orang kat sana. Ya. Maka tidak harus bagi seorang, sebenarnya sini dah rabun kan, tapi spek mata tak ada. Tidak harus bagi seorang atau tidak halal baginya untuk menumpahkan darahnya atau menghapuskan jiwanya. Pemeliharaan ini kekal sebagai sesuatu yang lazim bagi seorang muslim. Maknanya selagi dia seorang Islam, dia dilindungi hak dia sebagai seorang Islam. Sebab tu hak jiran pun begitu juga. Jiran yang Islam dia ada 2 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai orang Islam. Saudara 3 hak. Hak dia sebagai jiran, hak dia sebagai saudara, hak dia sebagai orang Islam. Kalau non-Muslim, hak dia ada 1. Hak dia sebagai jiran. Wajib dihormati, tidak boleh disakiti, haram hukum. Nabi cakap, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu sayuwarithuhu. Jibril selalu turun berpesan kepada aku, berbuat baiklah kamu kepada jiran, sehingga kata Nabi, aku menyangka bahawa jiran itu boleh mewarisi harta. Kalau kita mati, jiran dapat kereta kita, seolah-olah begitulah. Ya, walaupun dia bukan Islam,
maka wajib kita memberi hak dia sebagai seorang jiran. Itulah Islam menekankan tentang hak. Hak itu tuan-tuan, hak itu sesuatu yang benar, al-huquq yang wajib disempurnakan oleh seseorang ke atas dirinya dan orang-orang yang berkaitan dengannya. Orang bila dia mukallaf, maka dia berhak ke atas dirinya dan dirinya berhak ke atas dia. Nabi cakap kepada satu orang sahabat, aku dengar kau sembahyang sepanjang malam, puasa sepanjang hari. Ya, ya Rasulullah. Maka Nabi ajar, aku sembahyang malam, aku tidur, aku berpuasa dan aku pun berbuka, dan aku menikahi wanita-wanita. Bang siapa membenci sunnahku bukanlah daripada golongan aku. Setiap sesuatu itu ada hak. Tubuh badan kau ada hak ke atas engkau. Ahli keluargamu ada hak ke atas engkau. Ya, maknanya jadi semua orang dia ada hak. Seorang ayah, anak dia berhak ke atas dia, dia berhak ke atas anak. Seorang isteri berhak ke atas suami, suami. Ini yang menjadi menuntut di akhirat nanti. Ya, dan kita jangan biasakan ayat-ayat nanti ke akhirat aku tuntut. Jangan tuan-tuan. Maafkan sahajalah. Sebab apa? Sebab akhirat tu bukan macam pasar malam ke depan tu, ujung joget boleh dengar, oh jap, tak. Sangat dahsyat keadaan di mahsyar tu. Jangan kita nak menuntut di dunia ni kita berjanji nak patut dah boleh masuk syurga, nak pergi kena menuntut pula ke orang tu 1000 tahun lagi tambah. Jangan ya. Maafkan sebelum tidur. Memang banyak hal yang berlaku hari ni, hati kita pecah, hati kita berdarah, hati kita pedih, hati kita luka. Maafkan sahajalah, mana tahu kalau malam ni malam terakhir untuk kita, selesai masalah kita dengan makhluk lain. Berilah mereka akan hak sebagai manusia untuk kemaafan daripada kita. Kalau dia tak maaf kita tak boleh buat apa, tapi kita boleh memaafkan. Sebab tu dua perkara yang kita kena ingat dan kita kena lupa. Yang pertama, kita kena lupa kebaikan kita pada orang. Yang kedua, kita kena lupa kebaikan kita pada orang. Yang kedua, kita kena ingat kebaikan orang pada kita. Selalu kita terbalik. Kita mengingati kebaikan kita pada orang. Aku dah tolong dia, bagi pinjam duit, bagi pinjam kereta, telefon tak angkat. Teruk dia tu. Macam-macam dah aku tolong. Orang yang menyebut mungkin-mungkin tentang pertolongan dalam Quran sebut seperti pasir di atas batu yang licin, bila turun hujan habis hilang. Ya, jangan kita buat kerja letih. Kan macam ni. Rakam ni kan bagus. Yang ada dalam masjid, yang ada kat luar, jangan disebut-sebut saya lah yang rakam tu, tak tu, jangan ya. Peringatan untuk kita. Kadang kita terlupa kan. Samalah macam apa-apa sajalah, jangan disebut. Kalau disebut untuk memberi perangsang tu lain. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perkara itu dengan niat, dan hanya orang itu tahu apa yang diniatkannya. Kalau tersalah niat kita, istighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunkanlah aku. Pemeliharaan ini tidak boleh direntap darinya atau diangkat darinya, melainkan jika beliau melakukan salah satu di ketiga-tiga jenayah ini. Setiap jenayah ini disebabkan keadaannya mengangkat pemeliharaan itu dari si pelakunya dan menyebabkan darahnya halal untuk ditumpahkan. Jenayah ini adalah seperti berikut. Yang pertama, membunuh satu jiwa dengan sengaja tanpa hak. Yang kedua, berzina selepas berkahwin. Yang ketiga, murtad. Zina adalah satu dosa besar. Yang lebih tahu orang tua yang berzina, ada hadis. Dan yang lebih tahu berzina itu dosa besar. Lebih besar dari itu berzina dengan isteri jiran. Nah, ada hadis tuan. Ya, nanti bukalah kitab ni. Kitab fiqh jinayat. Yang ketiga, murtad, iaitu ar-riddah, keluar daripada Islam. Jadi hukumnya ialah rejam bagi orang berzina. Ijma' kaum muslimin bahawa hukum had bagi seorang yang telah berkahwin tapi melakukan zina, iaitu al-muhsan, dia pernah berkahwin berzina, adalah direjam sehingga mati kerana beliau telah melewati batasan kehormatan orang lain dan terlibat melakukan kekejian perbuatan zina selepas dikurniakan nikmat bersonok-sonok dan berserapan yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang yang kufur. Sebab apa penjara? Sebab banyak larangan, sedangkan perkara itu sangat disukai. Apa yang menyukai benda-benda yang dilarang? Nafsu. Manusia itu ada nafsu. Diterangkan bahawa malaikat itu ada akal, tidak ada nafsu. Binatang itu pula ada nafsu, tidak ada akal.
Barang siapa yang menggunakan akalnya, dia akan dapat mengawal nafsu. Tapi barang siapa mendahulukan nafsunya, seperti binatang lah jadinya, bahkan lebih teruk daripada binatang. Taqdimul hawa anil akli aslul fitan. Taqdimul hawa anil akli, asal fitnah, iaitu ujian atau cobaan bagi seorang apabila dia mendahulukan nafsu daripada akalnya. Ya, makna tadi apabila ditogah dia buat, disuruh ditinggalkannya, maka orang ini telah berpaling dari halal dengan melakukan kekejian dan melakukan jenayah ke atas erti kemanusiaan dengan merosakkan nasab dan keturunan serta mengingkari larangan Allah SWT sebagai firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalau kita jumpa fahisyah ni tuan, fahisyah sayyi'ah dalam Quran tersebut, al-mujrim, al-jarimah, az-zunub, kan, itu semua jenis fahisyah ni lebih kepada dosa melalui kemaluan, ya, fahisyah. Baik. Jadi orang yang demikian bagaimana keadaan boleh dihukum? Selepas diadukan kepada pemerintah, kepada qadhi, kepada hakim, dia mengaku pula, dia berikrar ataupun ada dalil-dalil yang sah dengan bukti-bukti yang kukuh, adanya qarinah, adanya bayyinah, antaranya mengandung contohnya, kan, maka boleh dijalankan hukuman rajam ke atasnya, hudud bagi dia, hudud, had itu maksudnya sempadan, ni boleh, ni tak boleh, bila langgar disempurnakan. Apabila tidak dibawa ke pengaduan, macam mana? Boleh dalam kaedah fiqh dia, kalau tak nak mengadu tak apa, tapi once sekali dah sampai ke pengetahuan qadhi, hakim, tak boleh tarik balik, kes akan terus berjalan, ya. Sebab tu ada, kalau kita belajar fiqh jinayah, ada al-iqrar, pengakuan, kemudian dia boleh retraction, dia boleh batalkan pengakuan. Ada juga dalam satu kisah Nabi, sahabat merejam orang yang berzina ni, penzina muhsan, dia lari, sahabat kejar, Nabi cakap dah cukup, mungkin dia nak mengubah pengakuan bersalah. Demikian ada. Jadi kono fahamlah, qadhi hakim kono fahamlah, kan, keadaan tu, ya. Ini kita secara ringkas ni tuan, ya. Kemudian al-qisas, kaum muslimin telah sepakat bahawa barang siapa telah membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ia berhak ke atas hukuman qisas, iaitu wajib dibunuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, iaitu Taurat, bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan di dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal. Membunuh dengan niat ini tuan, maknanya dengan sengaja dia membunuh. Dalam satu hadis Nabi cakap, orang yang dipancung kepala di hari akhirat nanti di mahsyar, dia akan memegang kepalanya dan menyeret orang yang memenggalnya tadi dengan salah. Lalu dia bawa depan Allah Ta'ala, dia mengadu ke Allah Ta'ala, ya Allah, ini orang yang membunuh aku ketika dunia. Maka Allah SWT perintahkan supaya dia lemparkan orang yang membunuh itu ke dalam neraka. Itu keadilan Allah SWT. Jadi kalau di dunia ni dia membunuh, dia diam, macam mana nak buat ni? Apa pun kesalahan yang kita dah pernah buat, bertaubat, taubat nasuha, dan minta ampun pada Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala ampunkan, syukur, alhamdulillah. Kalau tak pek mengampun Allah Ta'ala, maknanya kita gagallah, kecundam. Tapi jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sungguh-sungguhlah, jangan cincai, ya. Kita kalau pergi interview tuan, isi barang pun tak lengkap, rasa tak payah interview dah, kena buang. Ni tak payah lah tu. Dicakar-cakar, kan sign kat tepi sudut, orang suruh sign kat bawah, orang tu tengok barang dah tahu dah, yang ni tak payah interview, suruh dia balik lah tu. Nah, sungguh-sungguh tuan, ya, sungguh-sungguh. Dalam agama ni ada kesungguhan. Jadi bila ada kesungguhan itu, Allah SWT maha mengetahui. Orang yang bersungguh ini ialah orang yang berharap pada pengampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sengaja membunuh, dalam Quran sebut, orang yang membunuh satu jiwa itu seolah-olah dia membunuh seluruh jiwa, dan orang yang menyelamatkan satu jiwa seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini pembunuh.
Kemudian dalam satu hal pula, dan sahih bahawa Rasulullah SAW telah membunuh seorang Yahudi yang telah membunuh seorang hamba wanita. Hukuman qisas gugur apabila si pembunuh diampunkan oleh wali-wali si kena bunuh. A bunuh B, saudara-saudara B ni ampunkan dia. Dia kena bayar diat lah biasanya, iaitu denda. Ya, kalau diampun oleh wali-walinya, saudara maranya, waris-warisnya, terlepih daripada hukuman bunuh. Para ulama kaum muslimin sepakat ke atas wajibnya qisas sekiranya orang yang membunuh dan kena bunuh itu kafir, dan mereka berselisih pendapat sekiranya yang kena bunuh itu kafir bukan harbi seperti kafir zimmi dan orang yang diberi perlindungan. Kalau kafir harbi ini maknanya dalam perang dia memusuhi Islam, boleh dibunuh. Tapi kalau orang kafir dia kena bunuh, ulama cakap kena qisas juga. Dan berdasarkan pada sabda umum Nabi SAW, an-nafsu bin nafsi, iaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Manakala kelompok yang lain berpendapat di kalangan mereka ialah Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, Hambali dan Al-Malikiyah, bahawa seorang muslim yang membunuh seorang kafir tidak dikenakan kisah secara mutlaknya. Mereka berhujah dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari sabda Rasulullah SAW, wala yuqtalu muslimun bikafir, tidak dibunuh seorang muslim itu sekiranya telah membunuh seorang kafir. Mereka beriktibar dengan hadis ini sebagai mengkhususkan lain-lain hadis yang bersifat umum dan periwayatan mengenai nyawa dibalas dengan nyawa. Jumhur fuqaha telah berpendapat bahawa seorang bapa tidak dibunuh sekiranya ia telah membunuh seorang anak, dan demikian itulah sahih dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Maknanya kalau berdasarkan hadis ini tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh seorang kafir pun kena siasat juga. Maknanya tadi dengan keadaan apa, kalau dia sengaja-ngaja ya boleh dibuat ke pengadilan. Kita sambung sikit boleh tuan? Kau sambung sikit lah Tuan Bilal. Kau nak azan sambung sikit ke kau terus ya? Terus sikit ya. Baik. Hadis yang seorang bapa tidak dibunuh setelah membunuh seorang anak, berdasarkan satu hadis Nabi, anta wa maluka li abika, kau dan harta kau ayah kau yang punya. Ya, antara sandaran hukumnya daripada sini, maka jumhur ulama fuqaha cakap kalau seorang ayah membunuh anaknya dia tidak dikenakan qisas, tak kena bunuh. Tapi kita jangan buat-buat tuan, maknanya tadi memang dalam perkara ni dikecualikan ya. Tapi dalam undang-undang kita, maknanya tadi kalau undang-undang negara kena dibuat seksyen 302 membunuh kan. Okey, kita baca sikit nanti, sikit lagi. Yang kelima, orang yang meninggalkan solat. Ulama kaum muslimin telah bersepakat bahawa seorang muslim, yang nombor 4, murtad. Ulama kaum muslimin telah bersepakat bahawa seorang lelaki apabila telah murtad dan kekal dalam kekafirannya dan tidak kembali ke dalam pelukan agama Islam selepas diminta bertaubat, maknanya bila datang pengaduan tangkap dia, kurung, kemudian suruh dia bertaubat dalam masa 3 hari atau waktu yang sesuai, kalau dia sehat dan elok fikirannya, dia tak nak, maka beliau hendaklah dibunuh sebagaimana telah datang dalam hadis orang yang memisahkan dirinya dari agama, dan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ashabus Sunan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, man baddala dinuhu faqtuluh, bang siapa yang telah menukar agamanya hendaklah dibunuh. Maknanya tadi tuan, orang yang murtad ni tadi ya. Tetapi kita ni berdasarkan kepada kaedah taat, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka undang-undang negara ada, kita tak boleh meletakkan undang-undang di tangan sendiri. Kita tak boleh buat sukati ni ayat ni dah kita pergi hujah orang, tak boleh tuan ya. Salah kaedah tu, kita akan dibalas balik kena hukum gantung. Sebab tu adanya pemerintah yang telah menentukan undang-undang. Orang tak semayang kita pergi bunuh dia, ada hadis ni Nabi cakap kita kena gantung balik semula ya. Ada kaedah dia, serahkan kepada yang berwajib, jangan kita mengambil undang-undang sendiri. Baik, yang kelima, orang yang meninggalkan solat. Ulama kaum muslimin telah bersepakat bahawa seorang muslim yang meninggalkan solat dengan sengaja dan ingkar terhadap keparduannya, maka beliau telah kafir dan diisbatkan
sebagai murtad dan hendaklah dikenakan hukuman had ke atasnya. Dia sengaja meninggalkan solat dan dia cakap sembahyang tak wajib, maka dia telah kufur. Adapun sekiranya beliau meninggalkan solat justru sifat malasnya, sedangkan beliau mengakui akan kefarduan solat tersebut, maka alim ulama telah berselisih pendapat mengenainya. Mazhab jumhur ialah bahawa hendaklah diminta bertaubat. Jika tidak bertaubat, maka hendaklah dibunuh sebagai hukuman had ke atasnya, bukannya disebabkan kekufurannya. Maknanya jadi kalau orang ni sengaja tak nak sembahyang tuan, dah tangkap, dah suruh sembahyang, dia tak nak juga sembahyang, boleh dibunuh. Tapi kita jangan buat cerita dia tadi, jangan kita buat hukum sendiri ya. Maknanya pemerintah lah yang kena buat undang-undang itu. Imam Ahmad dan beberapa ulama mazhab Al-Malikiyah berpendapat adalah beliau dibunuh disebabkan kekufurannya. Abu Hanafiyah Al-Hanafiyah ni orang yang bermazhab Hanafi, berpendapat beliau hendaklah dikurung sehingga ia bersolat atau mati dalam kurungan tersebut dan dikenakan hukuman ta'zir di dalam waktu ia dikurung sebagai pukulan atau selainnya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Serta dirikanlah solat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi cakap, Nabi SAW telah bersabda, baina rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Pemisah di antara seorang lelaki itu dengan kekufuran ialah meninggalkan solat. Maknanya tuan-tuan, nak tahu orang tu Islam ke ataupun tak Islam, semayang. Maknanya kalau dia semayang tu dia Islam tu. Kalau dia tak semayang tu dia telah melakukan kekufuran. Maknanya jadi dia meninggalkan, dia menutup. Kufur tu maksud dia menutup ya? Kebenaran tu ditutup, maknanya dia tak nak. Yang keenam, pihak yang berkuasa melaksanakan qisas dan hudud. Wali kepada orang yang kena bunuh hendaklah melaksanakan qisas dengan perintah dari hakim. Begitu juga orang yang murtad dan orang yang muhsan yang berzina, hakim hendaklah melaksanakan perintah ke atas hukuman terhadap dua orang ini. Jika wali telah melaksanakan qisas tanpa keizinan dari hakim, atau orang yang murtad dan si muhsan yang berzina telah dibunuh tanpa perintah dari hakim, maka si wali dan orang yang membunuh itu dikenakan ta'zir, kena dondo. Dia memandai-mandai buat hukum. Justru mereka telah bertindak di luar bidang kuasa mereka dengan melampaui kuasa hakim. Mereka tidak dibunuh, justru pembunuhan yang telah mereka lakukan ialah dengan hak. Maknanya dia memanglah hukum begitu bila dah sabit kesalahan, tapi kita tak boleh sewenang-wenangnya meletakkan undang-undang di atas tangan kita. Kemudian penutup tuan, agama yang pertama, agama yang dianggap muktabar ialah Islam, yang menjadi ikutan dan pegangan golongan jamaah muslimin dan mereka golongan terbesar di kalangan mereka. Makna dia dalam Islam tadi, golongan masyarakat ini semua faham, tahu undang-undang agama bila mereka belajar. Maknanya dia kalau tak tahu undang-undang, dia tak belajar, dia wajib belajar, fardu ain, ya kan? Yang kedua, gesan agar beriltizam dengan jamaah muslimin dan tidak bertindak berkecuali dari mereka, jangan memisahkan diri. Sebab kita ni bila ramai, kita tahu apa yang orang ngajak kita dan kita boleh mengajak orang yang tak tahu. Ya, jangan kita duduk bertapur dalam hutan, jauhkan diri sebab takut kena fitnah-fitnah manusia, tak boleh. Kena duduk dalam masyarakat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari ketiga-tiga jenis ini dan berhati-hati agar tidak terlibat di dalamnya. Yang keempat, mendidik masyarakat agar takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa menyadari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat mereka sama ada di waktu bersendirian atau di khalayak ramai sebelum pelaksanaan hukum hudud. Maknanya kita tahu tuan, makam muqarabah, makam musyahadah seolah-olah dia nampak Allah Taala, muqarabah dia tahu Allah Taala memerhatikan dia. Jangankan maksiat yang besar seperti ini, maksiat yang kecil lintas dalam hati pun dia takut, lantas dia beristighfar dan sentiasa bertaubat. Kita buat solat taubat setiap malam sebelum tidur tuan ya. Bila lepas isyak buatlah solat ba'diyah 2 rakaat, solat sunat taubat 2 rakaat. Yang kelima, hudud dalam agama Islam adalah satu pencegahan dan ia bermakna sebagai pemelihara dan pelindung. Dan yang keenam, qisas pada pendapat Al-Hanafi tidak akan dilaksanakan melainkan dengan pedang. Kata Asy-Syafi'i, si pembunuh hendaklah dibunuh dengan cara bagaimana ia telah membunuh orang lain, dan bagi wali diperbolehkan untuk menggantinya dengan pedang. Maknanya kalau orang tu kena tikam dengan buluh mati, nak dibunuh lah si pembunuh, bolehlah ditukar dengan pedang, itu dipancung.
Tapi walaupun orang itu melakukan kesalahan, Nabi cakap hendaklah di sembelihan itu dilakukan dengan baik. Kalau kita menyembelih binatang, hendaklah dilakukan dengan baik. Kalau melakukan hukum bunuh sekalipun, hendaklah melakukan dengan baik. Jangan orang tu dah nak mati, kita terajang dia, kita buat seksa dia, memang dia nak kena bunuh, itu ditegah dalam agama. Samalah macam korban, tak lama nak korban kan, kita jangan buat binatang korban tu macam musuh. Saya banyak kali saya ingat ada beberapa tempat saya dipanggil menyembelih lembu, dah lah kecil macam belalang, yang menarik 30 orang, tergantung lembu tu macam ni, ronggang dia punya tulang, meletup tulang-tulang tengkuk, labam muka, belum sembelih dah habis nyawa separuh. Bila nak sembelih diam, muka dah labam sejuk. Ya astagfirullah, jangan ya. Itu binatang untuk kita korban tu mendekatkan diri pada Allah SWT maksud dia. Jadi jangan diseksa, pembelahan, bertenang ya. Wallahu alam. Cukup sekadar itu tuan-tuan perkongsian kita pada malam ini, hadis yang ke-14. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan akan datang. Adakah apa-apa yang nak dibetulkan, ditambah atau yang tak berapa jelas? Kalau boleh saya jawab. Tak ada kita tangguhkan. Tak ada ya. Alhamdulillah, kerana tidak menyoal, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.